ni dekat Padang Tok Syekh lah. Ya. Dekat Keduan Tua kan. Dekat Padang Tok Syekh tu lah tempat kumpulan Islam. Okey. Dekat Padang Tok Syekh ni dia lebih pada kita sebut ada mula apa tapak masjid yang pertama di Keduan Tua ni dekat atas puncak ni lah yang kata Padang Tok Syekh ni. Okey. Jadi kita kena sebelum kita kena masuk Islam. Masalah saya lah. Sekarang Masa, okey. Ya, jadi bila ada salah seorang ulama lah, tanpa wali Allah lah. Itu kan ulama tanpa wali Allah ni banyak orang juga lah. Cuma salah satunya yang dia banyak orang sebut kata Syekh Abdullah lah. Syekh Abdullah Al-Khumairi tu kan? Ya, Saya pernah dengar je. Betul. Dia sampai ke sini untuk mengislamkan atau berdakwah lah. Sampai ke Islam. Sampai ke sini bila kita yang pertama yang dah masuk Islam. Itu yang kata jadi bukan nama kepada Sinta Muzaffar. Betul baca betul kena dengar. Okey. Bila dah masuk Islam, jadi apa yang saya dengar bulu-bulu orang bercerita. Jadi bila dah sekadar masuk Islam, jadi Islam kedua lah bertanya kepada yalah Syekh Abdullah ya. Apa yang perlu dibuat untuk maksudnya simbol Islam tu baru mula. Salah satunya masjid lah. Itu yang kata nak buat masjid. Jadi dalam masa yang sama sebab apa yang kata tapak masjid yang sebut kenapa sebut masjid. Jadi dalam masa yang sama sebelum sempat nak bina masjid, Syekh Abdullah yang Syekh Abdullah wafat meninggal. Jadi hajat yang maksudnya daripada mata kasar kita yang kita tengok kita cuma nampak tapak masjid je lah. Tapak masjid saja lah. Faham. Macam tu je lah. Saya pun tak apalah. Sikit-sikit je lah. Saya pun cerita daripada mulut orang cerita lah. Katanya ada makam Syekh Khumairi dekat situ ke? Betul ke? Ya Abdullah. Ada dengar tak? Syekh ni saya tak pernah. Wallahualam. Tapi dia ada dua. Kalau daripada saya ni ada dua pendapat lah. Dua versi lah. Okey. Salah satunya yang banyak orang penduduk ataupun penduduk orang mengatakan makam Syekh tersebut terletak di dalam hutan. Dalam hutan lah. Cuma ada yang mengatakan banyak tempat juga lah. Ada sana, ada sini. Jadi saya sendiri pun tak pasti di mana hutan. Tak tahu. Cuma satu lagi. Yang satu lagi ni saya ada satu hari tu saya pernah lah bawa Ustaz Wadi Anwar. Wadi Anwar ya baik. Itu yang popular tu. Baik. Jadi dalam masa sama tu Ustaz Wadi Anwar dia yang datang sekali dengan Ustaz Wadi Anwar tu salah seorangnya ulama daripada Yaman. Baik. Okey, dia pun naik ke gunung. Jadi saya berkesempatan lah membawa Ustaz Wadi dengan dia punya pelajar dia dengan ulama Yaman untuk naik ke Padang Tok Syekh. Jadi bila dah sampai ke Padang Tok Syekh tu Ustaz Wadi pun dekat atas tu ada satu macam menara tinggi. Dekat pasal tapak masjid tu di sebelah tapak masjid tu ada satu macam kita punya kubah lah. Kubah. Benar. Okey, kat situ ada yang mengatakan tempat laungan azan yang pertama yang kata kubah tinggi. Banyak orang mengatakan tempat laungan azan lah. Yang pertama kat situ lah. Jadi bila saya bawa Ustaz Wadi satu hari tu, bila sampai ke tempat yang kubah tinggi tu, Ustaz Wadi dengan pelajar dia dan dengan ulama daripada Yaman tu, semua macam berdiri berbaring kat kawasan kubah tu. Jadi kat situ saya baru lagi. Jadi saya cuma duduk belakang je lah tengok. Jadi saya tengok kat situ Ustaz Wadi dengan semua orang ada buat rancangan rumah macam tahlil lah. Tahlil lah. Bila dah selesai apa semua, barulah saya tanya kepada Ustaz Wadi Anwar. Jadi Ustaz Wadi Anwar saya dengar daripada mulut Ustaz Wadi Anwar sendiri dia mengatakan makam Syekh tersebut terletak di bawah di dalam kubah tu. Kerinya okey. Yang tu je lah yang saya tahulah. Dapat tahu dah maklumatnya. Masya-Allah. Dekat situ. Yang tu je lah yang saya dapat kongsikan. Salah satunya kalau ikut belum ramai yang mengatakan makam terletak di dalam hutan. Di dalam hutan je lah. Banyak tempat yang orang sebut. Saya pun tak pasti. Betul lah. Baik. Lagi satu pendapat saya yang daripada Ustaz Wadi Anwar sendiri lah. Okey. Wallahualam lah. Ya, betul. Macam mana Telaga Tok Syekh tu nyanyi tak? Telaga Tok Syekh katanya tu. Telaga Tok Syekh apa tak? Telaga Tok Syekh tu? Ya. Cuba macam mana cara sejarah daripada kalau tahulah. Telaga Tok Syekh saya pun tak berapa nak tahu lah kan. Cuma saya pun ceritanya dulu orang cerita kepada saya lah. Betul lah. Salah satunya telaga tu salah satunya dia tak pernah kering lah. Jadi kalau macam yang untuk telaga ni
Ya betul lah. Macam tu lah kan. Ya. Jadi kita nak kena ayang ni. Tapi yang tu lah kata mungkin salah satunya untuk nak bina masjid tu mungkin Syekh Abdullah nak ambil ayang ni mungkin dekat Telaga tu. Telaga tu. Cuma mungkin lah dalam masa yang sama juga. Maksudnya doa-doa wali-wali Allah ni. Ya kita betul nak lah. Nak makbul. Kalau kita nak bina masjid, kalau nak bina apa-apa pun sikit-sikit ayang tak cukup betul kan? Ya. Mungkin lah berkatnya ataupun makbulnya doa-doa wali-wali Allah ni berdoa supaya ayam tu tak kering. Alhamdulillah lah sampai sekarang ayam tak kering. Saking lah Ayam tak pernah kering. Walaupun di atas gunung Walaupun satu dia tak turun, satu lagi tak pernah kering walaupun musim kemarau lah. Musim kemarau macam kekelian dia lah. Kami sampai ke Kedah sebelum subuh, dan sebelum subuh dah naik ke Gunung Jerai sekali lagi. Tempat sembahyang subuh di tempat tapak pertama azan dilaungkan di Nusantara kita secara rasminya, iaitu di atas Gunung Jerai. Sembahyang subuh dalam keadaan gelap gulita dengan anginnya, dengan apa, Masya Allah, suasananya terbayang 1000 tahun dulu Islam mula masuk tanah Melayu. Itulah mula-mula di tempat Gunung Jerai. Sebelum Syekh Abdullah Al-Khumairi ni siapa, kita ceritakan sejarah sedikit Islam masuk ke tanah Melayu kita, tuan-tuan sekalian. Berbagai-bagai versi menurut alim-alim ulama yang kaji akan sejarah, Islam sudah masuk ke tanah Melayu kita sebelum Syekh Abdullah Al-Khumairi sudah datang. Sudah ada, bahkan sudah ada makam sahabat di Sumatera, ya. Tapi ketika itu tidak berkembang, hanya sedikit saja yang ikut, sekelompok-kelompok kecil sangat yang ikut, dan mungkin tak kembang langsung kecuali dari tangan mereka saja. Ratus tahun demi ratus tahun, ya. Kemudian ada makam yang lama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Alirah. Makamnya tu tahun 291 Hijrah. Lama tau. Bermakna sudah 1000 berapa tahun? 1200 tahun, ya. Hampir 1200 tahun lah. Islam sudah sampai ke tanah Melayu. Namun yang mula banyaknya masuk apabila Syekh Abdullah Al-Khumairi ini, beliau adalah diutus oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok ya, Islam masuk ke tanah Melayu bukan secara perang, bukan secara paksa, bukan secara tipu, bukan secara dagang. Kena betulkan, tuan-tuan, tak kisahlah orang nak betulkan tak nak betulkan tentang sejarah, tapi kita kena betulkan fahaman sejarah kita. Islam masuk ke Nusantara kita, tanah Melayu kita. Kita kalau sebut Nusantara tu perkataan baru. Nusa tu kiranya negara-negara, ya, antara negara, jadi Nusa, ya. Dia kalau zaman dulu sebut pakai benua Melayu. Tak kisahlah kau Banjar, kau Bugis, kau Padang, kau Kalimantan, kau Borneo, kau mana, semua tu gugusan Kepulauan Melayu namanya. Hatta Jawa sekalipun masuk dalam rangkaian Melayu, ya. Disebut sebagai alam Melayu, benua Melayu, ya. Bahkan dalam kitab-kitab Arab sebut pun Melayu disebutnya kita, Melayu ataupun Melayu, dan orang sebut sebagai Melayuiyah orang-orang kita, ya. Sebagai orang-orang Melayu, ya. Maka berbagai-bagai versi Islam masuk ke rantau kita, semuanya dengan cara karamah, cara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang, ya? Bukan oleh pedagang-pedagang, tetapi sebagai pendakwah. Kalau pedagang-pedagang tu macam mana, tuan-tuan sekalian? Pedagang-pedagang tu macam British India. Masuk sini nak dagang konon, tapi kemudian rakus, ambil segala raja-raja kita, disingkirkan. Segala sarwah kita, segala hasil biji kita diambilnya, dirampasnya, dijajahnya kita sampai masuk tak nak keluar-keluar lagi. Allah, itu pedagang. Tetapi ulama-ulama dari Hadramaut, mereka datang sini bukan pedagang. Buktinya bukan pedagang, pencapaiannya lain, matlamatnya lain. Dan kalau pedagang, negeri Hadramaut tu dah kaya raya sekarang. Mereka masuk ke tanah Melayu ketika tanah Melayu sekaya-kayanya. Negeri Kedah penghasilan besinya, peralatan daripada besinya, mereka jumpa di sekitaran Nusantara, di sekitaran di tempat-tempat lain dah, di sini seperti di Siam dan di Burma, di mana ada juga tempat-tempat kilang-kilang bikin besi, punya bekas-bekas besi tu, dapur-dapur besi, setakat berapa puluh ke berapa ratus, tapi yang di Kedah sampai makan juta. Dapur bikin masak besi, tungku bikin masak peralatan besi, bermakna production dia tu besar, juta bendanya tu semua tu. Maknanya production tu sangat besar sebelum Islam, ya. Maka Syekh Abdullah Al-Khumairi ni masuk Islam, datang ke tanah Melayu lantaran diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi satu ulama kita lihat, ya, ketika saya ziarah makamnya tu,
lepas sembahyang subuh pagi gelap-gelap, kita dah lepas sembahyang subuh dah wirid semua, dah naik matahari sikit, baru kita ziarah makam itu. Setengah jam, kalau tuan-tuan ingat kita pergi ke Melaka, Gunung Ledang, naik bukit tu, payah kan, rentas sungai. Ini lebih payah lagi. Allah, kaki semua kena pacat. Maklumlah tak biasa masuk hutan, ya. Semua tu tempatnya tu dengan naik turun sampai kawan-kawan papah boleh juga, alhamdulillah. Sampailah dia gua tempat pemakaman Syekh Abdullah Al-Qumairi. Menurut riwayatnya beliau datang dihantar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita lihat ya. Rasulullah pernah bilang tentera tentang Konstantinopel, Turkiya akan dibuka oleh sebaik-baik pasukan tentera dan pemimpin itulah sebaik-baik panglima. Maka sepanjang zaman ramai yang nak lead tentang tentera. Mereka ingin nak jadi orang yang disebut oleh Rasulullah. Cuba tak dapat. Maka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada satu panglima yang dapat buka akan kota Konstantin itu, ya. Begitu juga tanah Melayu kita ini. Ulama-ulama daripada zaman silam, mereka berjumpa Rasulullah. Kita tak payah cakap lah mereka jumpa Rasulullah secara mimpi ke, secara yaqazah ke. Pokoknya kalau jumpa Rasulullah tu benar belaka lah. Benar belaka Rasulullah, di antara kalau kita baca dalam kitab Sulalatus Salatin, Bendahara Tulis Silanang, ada rakamkan ini. Maka ulama-ulama Timur Tengah, mereka berjumpa dengan Rasulullah. Maka disabdakan oleh baginda, hendaklah kamu berdatangan apabila negeri Pasai sudah buka. Pasai dan sekitarnya. Hendaklah kamu berdatangan ke sana dan hendaklah kamu sebarkan Islam ke sana. Mereka akan terima Islam dan akan ramai wali-wali di kalangan mereka akan terbit. Subhanallah. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ramailah mubaligh yang datang, sebagaimana kita dengar syair tadi, ramai mubaligh yang datang nak masuk dalam yang disebut oleh Nabi. Yang ada cuba pulau sana, yang ada cuba tanah sini, yang sini. Rupanya yang jadi yang jadi juaranya itulah Syekh Abdullah Al-Qumairinya. Yang jadi juaranya. Ada sebelum dia ada sudah masuk Islam sedikit-sedikit seperti Syekh Abdul Qadir Al-Lirah dan lain sudah masuk sedikit-sedikit, tapi belum dapat supaya mengislamkan satu kerajaan Melayu. Yang berjaya mengislamkan satu kerajaan Melayu dengan jajahan takluknya itulah Syekh Abdullah Al-Qumairi, mufti pertama di seluruh alam Melayu kita, ya. Beliau masuk dengan arahan Syekh Abdul Qadir Jailani dan bawa surat daripada Raja Derbar di negeri sana. Dari Iraq mereka Allah Taala atas segala nikmat Allah Taala, nikmat yang Allah Taala berikan kita dengan cukup banyak sekali, alhamdulillah. Tadi kami berada di puncak Gunung Jerai, tempat awal mula secara rasmi azan dilaungkan di situ. Tempat Syekh Abdullah Al-Qumairi yang membuatkan tercengang akan Sultan Kedah pada waktu itu, Raja Kedah, sehingga baginda masuk Islam. Dan sekarang kita berada di telaganya. Diriwayatkan menjadi sebab terbukanya hati tuanku nak masuk Islam, memeluk agama Islam, kerana pada ketika itu Kedah sedang kemarau. Tambahan pula tuan puterinya sedang gering. Tetapi atas bukit ini boleh ada telaga. Ini telaga depan mata kita ni, tuan-tuan boleh nampak. Ambilkan gambar dia, tunjukkan. Kat situ telaga dia tu. Jadi dari atas bukit sini hampir daripada puncak ada telaga pula. Satu perkara yang pelik lah kita pergi. Dan perginya pulanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menyembuhkan dengan sebab air telaga ini. Allah Ta'ala perkenankan sembuh orang-orang yang sakit, termasuk puteri raja. Maka Syekh Abdullah Al-Qumairi pun dijemput datang ke istana. Ketika itu belum Islam mereka, jadi mereka belum tahu makanan halal, tak makanan halal apa semualah. Dihidangkan seadanya. Makanan istana istimewa-istimewa. Dan Syekh Abdullah Al-Qumairi pun tawakal Allah, dia orang Islam, orang mukmin. Dia tak ada sebut pantang patik begini, agama patik begini. Itu semua termasuk karamah dia. Apa dihidangkan dia cuba jamah. Apa yang tak izin oleh Allah Ta'ala, tidak halal oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak izin dia makan. Begitu dia sentuh, makanan tu bertukar menjadi ular balik semula. Rupanya dia hidangkan ular, masak ular. Bertukar menjadi ular depan mata raja, lihat ular tu melingkar keluar. Begitu dia sentuh, menjadi katak melompat keluar. Begitu dia sentuh, menjadi babi keluar. Mereka hidangkan dengan berbagai-bagai hidangan lah. Memang cara makanan mereka begitu. Sampai sekarang pun mereka makan itu begitu. Terperanjat tuanku. Tengok karamahnya Syekh Abdullah Al-Qumairi. Sudah bersedia nak masuk Islam, terbuka hatinya. Tinggal satu saja lagi. Satu, perigi ini menjadi tanda karamah beliau. Nombor 2, sembuh tuan puterinya. Nombor 3, makanan bertukar. Jadi bermakna Tuhan dia maha powerful,
Maha berkuasa. Allah, salam Muhammad. Sehingga apa yang dia tidak izinkan, orangnya tu tak makan dan haiwan tu sendiri pun tak izin dia dimakan. Allah, salam. Satu lagi perkara, Gunung Jerai ni dia punya Assalamualaikum. playground dia. Maka lomba nak naik Gunung Jerai, Ya, ya. siapa naik sampai dulu. Puanku ni tangkas, hit dan sakti pula ni. Pak Habib kita tu dengan jubah serbanya, dengan syalnya semualah orang alim semua. Lomba naik. Dan adatnya kalau Raja Merong Mahawangsa tu naik Gunung Jerai, berapa lama dia naik? Jangan kata setengah hari. Selangkah dia naik, selangkah, dua langkah sampai. Agak-agak ada orang boleh menang dia tak? Jadi dia rasa kalau tak boleh menang memang tak payahlah. Maknanya